Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa sehingga kita dapat lagi meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengimaratkan masjid kita, dengan kita menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Fiqhul Manhaji. Perbahasannya berkaitan dengan undang-undang keluarga di dalam Islam jilid yang keempat. Jadi sebelum daripada terus dengan perbincangan ini, memandangkan kita masih lagi dalam bulan Syawal dan masih lagi pada peringkat awal selepas daripada kita menyambut hari raya. Inilah kuliah pertama saya bersama-sama dengan tuan-tuan. Saya ambil peluang ini untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihah a'mal. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk ketaatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan yang telah lalu. Moga-moga ia menjadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Moga-moga ia menjadi penyebab kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat dan kasihan belas. Dan moga-moga hasil pada itu juga kita mengharapkan suatu hari nanti kita dijemput dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga-Nya insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan kita pada malam ini di muka surat 733 berkaitan dengan hukum perkahwinan. Hukum perkahwinan dalam kehidupan kita ni tidak lepas daripada segala bentuk hukum syarak berkaitan dengan halal haram, makruh harus, sunat, ada seumpamanya.
mesti terlibat dengan kita semua, dan tidak terlepas dalam perkara berkaitan dengan perkahwinan juga tak terlepas daripada hukum-hukum tersebut. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. Hukum perkahwinan. Perkahwinan mempunyai hukum yang berubah-ubah berdasarkan keadaan individu itu sendiri. Ini hukum perkahwinan. Sebab lain orang, lain hukum, lain orang, lain kemampuan. Maka hukum berkaitan dengan perkahwinan ni dia berubah-ubah, dia jenis fleksibel sikit, tak sama atas individu itu. Ada orang hukumnya sunnah, ada setengah orang hukumnya makruh, ada setengah orang khilaful aula, ada setengah orang afdal tidak berkahwin, dan ada setengah orang afdal berkahwin. Maka kita cerminkan diri kita kedudukan mana. Walaupun kita tahu nikah itu, perkahwinan itu merupakan salah satu daripada amalan sunnah, amalan sunnah, sehingga Nabi bagi tahu an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Nikah itu, perkahwinan itu ialah sunnahku, dan barang siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, kata Nabi, ia bukan daripada kalangan. Hadis pun begitu. Perkara ini diperincikan oleh para ulama fiqh berdasarkan hadis Nabi. Hak Nabi bagi tahu itu maka dipecahkan kepada beberapa kategori hukum, supaya kita boleh bawa kehidupan kita berdasarkan kemampuan kita. Perkahwinan mempunyai hukum yang berubah-ubah berdasarkan keadaan individu itu sendiri. Berikut dijelaskan hukum-hukum perkahwinan. Hukum perkahwinan dalam kitab Fiqhul Manhaji ini dijelaskan. Hukum perkahwinan ini dipecahkan kepada lima kategori. Dipecahkan kepada lima kategori. Kategori yang pertama iaitu sunat berkahwin. Sunat maknanya kalau dia tak kahwin tak ada masalah. Kalau dia berkahwin, dia dapat pahala sunat. Perilaku perkahwinan itu sendiri, selain daripada dapat pahala ikut sunnah, maka perbuatan perkahwinan itu hukumnya sunat. Maka bagaimana kriteria orang yang sunat hukumnya ke atas dirinya ketika itu? Ini berlaku jika individu itu berhajat kepada perkahwinan. Seorang individu itu memang benar-benar berhajat kepada perkahwinan. Dengan erti kata lain, beliau ingin berkahwin. Memang dia nak berkahwin. Pada masa yang sama bukan sekadar nak berkahwin, memiliki kemampuan dari segi nafkah. Keinginan dalam hati ini memang nak berkahwin. Pada masa yang pertama, yang keduanya dia ada memiliki kemampuan dari segi nafkah. Nafkah ada, nafkah zahir, nafkah batin, mampu. Mas kahwin ada, dia boleh sediakan mas kahwin. Mas kahwin murah, tuan-tuan. Mas kahwin kalau di negeri kita Selangor ni berapa ada? RM300. Wilayah persekutuan masih lagi dengan RM80. Murah. Dia dapat sediakan mas kahwin tersebut, di samping dia ada keinginan untuk nak kahwin, dan dia mampu sediakan nafkah. Nafkah zahir dia mampu, nafkah batin dia mampu. Nafkah kehidupannya dia mampu. Nak bagi makan anak mampu. Kalau dia berkahwin nanti nak sediakan rumah untuk isteri dia, dia mampu. Dan nak bagi makan minum pada isterinya mampu. Dia bagi tempat tinggal mampu. Dan kalau lahirlah hasil daripada perkahwinan tersebut zuriat, dia mampu nak handle zuriat tersebut. Keuangan ada dan hemah untuk berkahwin ada.
Dan kehidupan isterinya pada masa yang sama dia boleh bela kehidupan isteri dia ketika itu. Dan beliau merasakan bahawa beliau tidak akan terjerumus ke dalam perkara maksiat. Pada masa yang sama, walaupun dia mampu lagi kawal diri dia. Semua dia mampu dah tadi. Keinginan nak berkahwin ada. Sediakan nafkah pada isteri dan anak-anak, tempat tinggal cukup lengkap, dia mampu. Mas kahwin untuk disediakan, dia mampu. Tetapi pada masa yang sama, beliau tidak akan terjerumus. Beliau merasakan bahawa beliau tidak akan terjerumus ke dalam perkara maksiat, iaitu zina, jika tidak berkahwin. Kalau dia tak kahwin, memang dia boleh kawal diri dia. Walaupun dia nak kahwin, walaupun cukup lengkap nafkah zahir dan batin, dia mampu bela keluarganya ketika tu. Tapi kalau dia tak kahwin, dia masih lagi boleh kawal dirinya, tidak terjerumus ke lembah maksiat, tak terjerumus kepada perkara-perkara zina. Maka dengan sebab dia tak terjerumus pada, mampu kawal diri supaya tidak terjerumus pada perkara-perkara zina dan maksiat itu, maka hukumnya jadi sunat dia berkahwin. Tapi kalau dia tak mampu, kalau dia mampu sediakan mas kahwin, mampu hemah untuk nak kahwin ada, semua zahir dan batin mampu. Cuma kalau dia tak kahwin, kemungkinan besar dia akan terjerumus kepada melakukan maksiat ataupun melakukan zina. Maka berkahwin ketika itu hukumnya wajib dan afdal ketika itu. Wajib dia berkahwin ketika itu. Afdal dia berkahwin ketika itu. Tak boleh tangguh-tangguh lagi lah. Kalau dia tangguh, kemungkinan lagi banyak maksiat. Lagi banyak maksiat. Tapi dalam bab kita cerita ni, hukum sunat ni, dia masih lagi boleh mengawal dirinya dalam keadaan dia tidak akan terjerumus kepada perkara maksiat seumpama zina. Maka hukum perkahwinan tersebut hukumnya sunat ketika itu. Sunat. Dalam keadaan ini perkahwinan adalah sunat kerana perkahwinan itu dapat melahirkan generasi, menjaga keturunan dan membantu untuk mendatangkan maslahat. Hukumnya sunat ketika itu. Dengan sebab apabila dia berkahwin, dapat melahirkan generasi, melahirkan zuriat keturunan. Yang kedua, menjaga keturunan, dia mampu tadi. Yang ketiga, membantu untuk mendatangkan maslahat. Kalau dia tak berkahwin, pun dia masih lagi mampu. Tetapi kalau dia berkahwin, dia boleh jaga masalah secara umum ketika itu dengan sebab perkahwinan ketika itu. Itu yang Nabi suruh berkahwin sangat. Perkara ni dijelaskan di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika kami muda, kami berada bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, ketika kami muda dulu, kami berada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak mempunyai apa-apa harta. Tak ada harta, tapi sentiasa bersama dengan Nabi. Baginda berkata kepada kami, wahai para pemuda, jika kamu mampu, hendaklah kamu berkahwin. Nabi bagi tahu pada pemuda-pemuda, jika kamu mampu berkahwin, maka hendaklah kamu berkahwin. Sesungguhnya, kata Nabi, perkahwinan itu menuntut pandangan dan menjaga kemaluan. Dengan kita berkahwin itu boleh menyebabkan kita boleh tutup pandangan. Pandangan kita tak jadi liar, tuan-tuan. Kalau tak jadi liar, pantang berhenti di lampu isyarat, tengok orang sebelah macam mana, di kanan, tuan-tuan. Itu dia. Liar, tuan-tuan, pergi shopping, pergi iambik, tuan-tuan, mata melilau sana sini. Pasal apa? Pasal kita ketika itu masih lagi belum berkahwin. Maka tu bentuk perkara dosa tu. Nabi kata, kamu berkahwin, sesungguhnya perkahwinan itu menutup pandangan, boleh menyebabkan kita boleh jaga mata kita. Bila kita dah ada pasangan, mata kita tak
tak melilau sana sini. Kecuali nak tambah. Nak tambah. Cawangan, melilau balik. Tu dia jadi macam tu. Kalau dah ada baru-baru tuan-tuan, kemungkinan kawan telefon nak pergi lepak kat kedai, dia kata tak tangguh bulan depan. Masuk bulan depan tangguh lagi tuan-tuan. Pasal baru. Tapi kalau dah 5 tahun dah, macam mana ya? 5 tahun dah ada masa tuan-tuan. Pantau orang ajak tuan-tuan. Pantau orang ajak tuan-tuan. Lepak tuan-tuan kat mana-mana. Maknanya dengan perkahwinan itu kita boleh pejamkan mata daripada maksiat tuan-tuan. Dan pada masa yang sama menjaga kemaluan. Nak jaga kemaluan dengan perkahwinan tersebut, kita jaga kemaluan kita daripada melakukan segala bentuk maksiat melibatkan kemaluan. Maka kita jadikan penggunaan kemaluan tadi mengikut cara yang syar'i. Bila ada ijab kabul yang sah, hubungan tersebut ialah hubungan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dapat tuan-tuan. Hebat. Sebab tu suruh kahwin sangat. Tapi syarat mampu. Zahir dan batin. Lalu Nabi kata lagi, sesiapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, kerana puasa itu adalah pendinding baginya. Barang siapa yang tak mampu nak berkahwin dengan sebab kemampuan zahirnya ataupun kemampuan batinnya tidak cukup ketika itu, tidak mampu dari segi sudut zahir ataupun tidak mampu dari segi sudut batin, ataupun kedua-duanya sekali, maka hendaklah dia berpuasa. Puasa. Pasal apa kena puasa? Pasal nak tundukkan hawa nafsu. Tujuan puasa macam tu. Macam kita dalam bulan Ramadan kan. Kalau kita puasa macam mana jadi? Lemah badan kita tuan-tuan. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala jadi hebat pasal boleh tundukkan hawa nafsu. Sebab tu dalam bulan Ramadan baru-baru ni hebat kita. Ada setengah orang dia boleh khatam 30 juzuk Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kenapa? Kerana dengan puasa tadi dia tundukkan hawa nafsu. Sebab tu kita berhari raya. Tujuan hari raya tadi bagi siapa? Bagi orang yang berjaya menundukkan hawa nafsu. Dia berjaya tewaskan hawa nafsu sebulan bulan Ramadan, maka dia berhari raya. Hari raya ni bukan kerana samping baru, bukan kerana baju Melayu baru, tu sunat je. Samping baru tu sunat, pakaian baru tu sunat. Hari raya yang sebenar ialah dengan kita kembali fitrah. Aidul Fitri dengan maksud kita, Aid bahasa Arab, dengan maksud Aid kembali, fitrah kembali bersih, kembali bersih. Maknanya dengan kita kalahkan hawa nafsu sebulan bulan Ramadan, kita tundukkan hawa nafsu, kita tingkatkan segala bentuk amal ibadah, kita mohon keampunan pada Allah, kita berhari raya dalam keadaan seolah-olah kayaumin waladathu ummu, seolah-olah kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Ibarat seolah-olah macam tu, seolah-olah kita baru lahir. Walaupun umur kita 50, umur kita 60, tetapi dari segi sudut kerohaniannya, dari segi sudut dosa pahalanya, seolah-olah kita baru dilahirkan. Tu nilai hari raya. Nilai hari raya macam tu. Sama juga ni. Sesiapa yang tidak mampu hendak berpuasa, kerana puasa itu adalah pendinding baginya. Hendaklah dia berpuasa kerana puasa itu pendinding baginya. Maknanya kalau dia nak kahwin tapi tak mampu dah. Duit tak cukup lagi tuan-tuan. Zahir tak cukup lagi. Batin alhamdulillah cukup, mampu, tapi dengan sebab pihak belum pengantin perempuan letak hantaran 15,000. Kita baru ada 5,000. Baru ada 5,000 contohnya. Nak kena cari duit lagi. Nak kahwin? Nak. Cuma tak mampu lagi. Sabar. Sabar ni dalam bab mana ni? Bila mana kita mampu nak berkahwin dari segi sudut batin, cuma kita sangkut dalam satu bab. Bab mana ni? Bab zahir. Keuangan kita tak cukup ketika tu.
Kita tangguh perkahwinan kita ketika itu dalam keadaan kita tundukkan hawa nafsu kita dengan cara berpuasa. Puasa. Banyakkan puasa sunat. Ni kita latih dah dalam bulan apa ni? Bulan Syawal. Bulan Syawal ni bulan Allah Taala sunatkan kita puasa 6 hari. Yang natijahnya sebagai satu sambungan. Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa sebulan bulan Ramadan kemudian disusuli dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebulan bulan Ramadan tu wajib, puasa fardu. 6 hari ni puasa sunat. Yang fardu tu senang ke susah nak buat tu? Senang. Pasal apa? Fardu. Yang sunat ni senang ke susah? Susah. Banyak orang menolak dalih. Dia kata bukan wajib pun, bukan fardu pun. Lalas sekali tangguh. Habis Syawal tangguh. Main tangguh. Nak cerita gambaran tuan-tuan. Perkara sunat ni memang susah nak buat kecuali orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar-benar menzahirkan tanda syukur pada Allah. Dia bukan sekadar buat amalan fardu, bukan puasa fardu saja, bukan solat fardu saja, bahkan puasa sunat, bahkan solat sunat. Sebab tu saya ucapkan tahniah kepada sahabat-sahabat kita yang telah berjaya berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Yang belum lagi tu teruskan tuan-tuan. Teruskan, selesaikan 6 hari di bulan Syawal. Tanamkan keazaman supaya kita boleh akhiri dengan jaya. Dan siapa hak belum mula? Hak belum mula macam mana hak belum mula? Tak sempat dah tuan-tuan. Macam mana? Kalau mula tadi boleh tuan-tuan. Tapi kena straight. Kalau baru nak mula pagi besok makan sahur, dah memang terlepas. Dia dah berhutang sehari tuan-tuan, dia tak lepas. Tapi nak buat. Kalau nak buat juga buatlah, tak ada masalah apa tuan-tuan. Tapi puasa pensyariatan puasa bulan Syawal ni tuan-tuan 6 hari. Kalau kita nak puasa Isnin Khamis tak ada masalah, teruskan macam biasa. Tapi pergi tak hak bulan Syawal ni sekali je setahun tuan-tuan. Pak Nabi kata barang siapa puasa sebulan bulan Ramadan kemudian disusuli 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, seolah-olah dia puasa selama setahun. Banyak pahala tu tuan-tuan. Sebab tu bagi orang yang nampak nilai akhirat, orang-orang yang betul nampak nilai selepas daripada mati, maka dia akan ambil nilai yang disebut oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali kata yang fardu itu ialah modal, yang sunnah itu ialah keuntungannya. Maknanya di samping kita dapat modal, maka kita nak tak keuntungan? Kita nak keuntungan. Macam kita solat fardu di masjid di sana sini tu ialah lepas modal dia panggil. Balik modal. Yang sunat kita dirikan qabliyah, ba'diyah, sunat duha, witir dan seumpamanya itu keuntungan. Sebab itu jangan kita rasa cukup dengan modal. Carilah keuntungan. Tetapi dalam bab perkahwinan ini, bagi siapa yang nak berkahwin tapi tak cukup duit lagi, masih lagi dalam mengumpul, nak cukupkan 10,000 lagi hantarannya, maka dia kena banyakkan puasa di samping berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan. Kena banyakkan doa, hidupkan solat sunat duha, banyakkan baca Al-Quran, lebih lagi surah Al-Waqi'ah, supaya Allah Taala buka pintu rezeki tuan-tuan. Kalau di langit diturunkan, kalau di bumi dikeluarkan, kalau jauh didekatkan, kalau susah senangkan, kalau haram sucikan. Nak macam tu tuan-tuan, kena hidupkan kembali perkara tersebut di samping kita berpuasa. Itu kaedah yang Nabi ajar. Bila mana kita tak mampu,
modal lagi. Kalau kita kahwin, kemungkinan teranaya isteri kita ketika itu. Kemungkinan dengan sebab kita berkahwin tu, kita tak mampu nak sediakan rumah. Tak mampu. Kita hanya mampu sewa bilik ketika itu, tuan-tuan. Takut-takut timbul fitnah dalam masyarakat. Tidur di masjid, tuan-tuan. Takut-takut jadi macam tu. Berkahwin tidur di masjid, timbul fitnah. Maka sabar dulu. Sabar tersebut dengan cara mana? Dengan cara berpuasa. Di samping kita berdoa, di samping kita mencuba nasib dalam sumber pendapatan kita, maka banyakkan berpuasa. Moga-moga boleh tundukkan hawa nafsu kita ketika itu. Itu kaedah. Kahwin dalam keadaan ini adalah lebih baik daripada menumpu perhatian untuk beribadah dan hidup berbujang. Okey, orang seumpama ni hukumnya sunat berkahwin, tuan-tuan. Kahwin dalam keadaan ini, keadaan mana ni? Keadaan seperti mana saya sebut tadi. Keinginan nak berkahwin ada, kemampuan handle keluarga. Kalau dia berkahwin tidak ada penganiayaan, nafkah zahir dapat bagi, nafkah batin dapat bagi, tempat tinggal dapat bagi. Masa nak kahwin tu dia mampu sediakan mas kahwin pada isteri ketika itu. Walaupun pada masa yang sama dia tak dapat menjaga. Beliau merasakan bahawa beliau tidak akan terjerumus ke dalam perkara maksiat. Walaupun tak berkahwin, dia masih lagi boleh jaga diri ketika itu. Maka hukumnya sunat. Sunat dia berkahwin. Maknanya lebih aula, lebih afdal kahwin lah. Lebih aula, lebih afdal dia berkahwinlah ketika itu. Di atas asas inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sabdanya kepada sekelompok sahabat baginda yang bernekat untuk tidak berkahwin. Ada, tuan-tuan, zaman Nabi dulu ada sekelompok sahabat yang bertekad tak nak kahwin kerana ingin menumpukan diri kepada ibadah. Tak nak kahwin, nak habiskan masa dengan ibadah pada Allah Ta'ala, dengan solat, dengan baca Quran, dengan munajat dan seumpamanya. Berlaku dah zaman Nabi. Zaman kita ni semua orang nak kahwin, tuan-tuan. Semua orang nak kahwin. Kadang-kadang, tuan-tuan, terlampau nak kahwin tadi, tuan-tuan, tak sempat kahwin, tuan-tuan. Dia bawa lagi dah. Bawa sana sini, tuan-tuan, macam dah kahwin. Merempit sana, merempit sini, tuan-tuan. Tanda teruja nak berkahwin, tuan-tuan. Nak berkahwin, tapi belum mampu ketika tu. Kadang-kadang pelajar-pelajar sekolah, kalau tuan-tuan tengok dalam suasana kita ni, tuan-tuan, pelajar-pelajar sekolah, tuan-tuan, kalau dia bersalam, tuan-tuan, pelajar lelaki dengan pelajar perempuan, tuan-tuan, saya pernah terserempak, tuan-tuan. Pelajar lelaki dan pelajar perempuan bersalam dengan pelajar lelaki, kemungkinan, tuan-tuan, power dia, tuan-tuan, dia bersalam siap cium tangan, dia siap cium dahi, tuan-tuan. Tu punya hebat, tuan-tuan. Kata hebat zaman sekarang, dan pernah terserempak, tuan-tuan, pelajar sekolah, tuan-tuan, makan di satu restoran, tuan-tuan. Pelajar lelaki tadi siap suap pelajar perempuan, dan pelajar perempuan tadi suap pelajar lelaki. Ini zaman kita, tuan-tuan. Fitnah, tuan-tuan, melanda umat Islam pada hari ini, tuan-tuan, dengan sebab ceteknya fahaman agama. Jadi macam tu, tuan-tuan. Teruja dalam bab tu, tuan-tuan, kita hari ini dalam keadaan belum mampu, dalam tempoh belajar, masih lagi belajar, dalam keadaan tak mampu, mereka mencuba nasib, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana nafsu tidak terkawal ketika itu, tuan-tuan. Ini kita takut sama hari ini. Sebab tu, tuan-tuan, kadang-kadang, tuan-tuan, masih dalam belajar, dalam keadaan tidak ada ikatan tali perkahwinan, tiba-tiba lah anak siapa ni? Anak sekolah punya, milik sekolah, tuan-tuan. Cikgu besar pening kepala. Nak kata kahwin tidak. Kadang-kadang lahir di sekolah, tuan-tuan, pening kepala cikgu. Anak siapa ni? Anak sekolah, nak letak bil siapa? Bil sekolah. Ada berlaku dah ni. Banyak berlaku, tuan-tuan. Zaman kita pada hari ini, tuan-tuan, susah nak letak bil, susah pasal ramai sangat.
berakan-rakan kemungkinan letak. Tak boleh juga berakan-rakan. Sepatutnya letak bin siapa? Bin ibu lah. Sepatutnya macam tu. Lama kita hari ini kan. Bahana ni sedang melanda tuan-tuan pada hari ini. Kenapa? Kerana tuan-tuan fahaman agama kita cetek pada hari ini tuan-tuan. Kadang-kadang mak bapak sibuk dengan kerjaya masing-masing. Keluar pagi, balik petang. Ataupun keluar pagi, balik malam. Anak hilang tumpuan tuan-tuan. Dia banyak masa di luar rumah. Dalam sekali banyak masa dengan kawan-kawan. Sebab tu banyak berlaku benda-benda luar jangka. Di zaman Nabi dulu ada sekelompok sahabat-sahabat yang bertekad tak nak kahwin. Tak nak kahwin ni pasal apa ni? Tak nak kahwin dengan sebab nak habiskan masa, nak tumpukan pada ketaatan amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat dulu. Dia macam tu. Sebab tu berlaku kepada Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kahwin tak? Tak kahwin. Habis masa buat apa tu? Habis masa karang kitab dan habis masa dengan belajar. Tengok. Tu berlaku pada Imam Nawawi. Berlaku pada sahabat dulu yang bertekad tak nak kahwin dengan sebab nak habis masa dengan ketaatan pada Allah, amal ibadah pada Allah. Perkara ni disebut dalam satu hadis. Anas radhiyallahu anhu berkata, terdapat sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya isteri-isteri Nabi tentang amal baginda yang tidak diketahui oleh orang ramai. Ada kelompok sahabat tanya isteri-isteri Nabi berkaitan dengan amalan Nabi yang tak diketahui oleh orang ramai. Yang masyarakat umum tak tahu. Dia pergi tanya isteri Nabi. Nak tahu apa benda Nabi buat di sebalik tabir. Dalam keluarga apa benda Nabi buat. Ada kelompok sahabat bagi tahu. Minta tanya macam tu. Setelah mereka berkata, aku tidak akan berkahwin. Sesetengah mereka berkata, ada setengah di kalangan sahabat tadi berkata, aku tidak akan berkahwin dengan perempuan. Ada yang berkata macam tu. Setengahnya pula berkata, aku tidak akan makan daging. Ada juga orang tak nak makan daging. Kita ni tak lama nak makan daging dah kita ni. Nak masuk raya kurban. Ada juga yang kata aku tidak akan makan daging. Dan sebahagian yang lain berkata aku tidak akan tidur di atas pembaringan. Tidak akan tidur di atas pembaringan atau atas tilam, atas pembaringan tak akan tidur. Itu sahabat dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pujian kepada Allah. Lalu Nabi puji Allah Subhanahu wa taala. Puji segala puji-pujian itu bagi Allah. Lalu Nabi pun bersabda, apakah halnya orang-orang yang berkata begini-begini? Pasal apa kamu semua bercakap macam tu? Ada hak tak nak kahwin, ada hak tak nak makan daging, ada hak yang tak nak tidur di atas pembaringan. Pasal apa kamu bercakap macam tu, kata Nabi? Sesungguhnya aku bersembahyang. Lalu Nabi kata, sesungguhnya aku bersembahyang dan aku tidur. Nabi pun sembahyang. Nabi pada masa sama tidur. Bukan Nabi sembahyang sepanjang hari 24 jam. Ada masa solat, ada masa baca Quran. Masa rehat. Tapi ada setengah sahabat tak nak duduk atas tilam, tak nak tidur langsung. Lalu Nabi kata, aku ni orang yang paling mulia atas muka bumi ni. Kekasih Allah. Masa solat, masa rehat. Itu Nabi. Kita bukan Nabi ni ada tak? Di kalangan sahabat ni memang tak nak kahwin. Ada orang tak nak tidur, nak berterusan, berpanjangan dalam ketaatan pada Allah. Lalu Nabi bagi tahu. Nabi kata, aku ni sesungguhnya aku bersembahyang dan aku tidur. Pada masa sama, masa tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Ada masa aku puasa dan ada masa aku berbuka. Itu Nabi. Aku juga mengahwini wanita. Pada masa yang sama, Nabi juga berkahwin dengan wanita. Ada juga di kalangan sahabat tak nak kahwin, sedangkan Nabi
Sesiapa, lalu Nabi sambung lagi, sesiapa yang berpaling dari sunnahku, iaitu meninggalkannya kerana keengganan dan memahaminya. Dia tahu perkahwinan itu sunnah Nabi, dia tahu ibadah itu amalan Nabi, dia tahu semua tu, tapi dia ingkar dalam keadaan dia tahu, dalam keadaan dia mampu berkahwin, dalam keadaan dia dah cukup nafkah zahir dan batin, sengaja tak nak berkahwin dalam keadaan dia ingkar ketika itu. Bukan tangguh, bukan sibuk dengan amal ibadah semata-mata, tetapi dia ingkar ketika itu, ingkar perintah perkahwinan. Maka beliau bukanlah dari kalangan aku. Lalu Nabi kata, kalau itulah gerangannya, bukan ia daripada kalanganku. Nabi tak mengaku, tuan-tuan, Nabi tak mengaku umat. Tapi kalau dia sibuk dalam bab ibadah, dia ada depan ni, tuan-tuan, kita cerita lepas ni. Cuma kalau ingkar perintah perkahwinan itu, maka Nabi tak mengaku jadi umat dia. Sama juga ingkar perintah kewajipan solat. Ingkar tu cerita lain. Tapi kalau tak solat dalam keadaan dia tahu ni perintah, ada hukum syarak, perintah solat ni wajib, tapi dia tak solat, tu masih lagi dalam bab fasik. Tapi kalau ingkar perintah kewajipan, bukan fasik biasa tu, boleh menyebabkan kufur ketika itu. Sama juga dengan kewajipan berkaitan dengan perkahwinan ini. Sampai satu tahap ingkar, tak nak berkahwin. Pasal apa? Pasal nak tumpukan amal ibadah dalam keadaan ingkar perkahwinan, maka Nabi tak mengaku umat. Tapi kalau dia masih lagi nak tumpu kepada amal ibadah dalam keadaan tidak ingkar perintah perkahwinan, nak kahwin cuma belum masa, maka macam tu tak apa gitu, belum masa. Tu kita cerita dari segi sudut hukum sunnah berkaitan dengan perkahwinan berdasarkan dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maknanya kalau kita dah mampu dari segi sudut zahir dan batin, pada masa sama kita mampu handle diri kita daripada terlibat segala bentuk maksiat, maka hukumnya sunat kita berkahwin ketika itu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya yang kedua, sunat meninggalkan berkahwin. Kalau tadi sunat berkahwin, yang kedua ini sunat meninggalkan berkahwin. Maknanya lebih baik tidak berkahwin, dengan maksud kalau dia berkahwin juga hukumnya makruh. Kalau dan melakukannya dikira khilaful aula. Hukum ini berlaku jika individu itu berhajat untuk berkahwin, tetapi tidak mempunyai kemampuan dan nafkah. Nak kahwin tapi tak mampu. Keinginan nak kahwin itu memang ada, tetapi tidak mempunyai kemampuan dan nafkah. Nafkah zahir pun tak mampu, yang batin pun tak mampu. Maka hukumnya ketika itu, tuan-tuan, sunat meninggalkan. Kalau dia lari, elakkan diri daripada dia berkahwin ketika itu, lebih aula. Kalau dia kahwin juga, makruh. Kenapa? Khawatir dengan sebab perkahwinan tersebut menganiayai isterinya ketika itu. Ini kemungkinan ada juga. Kalau dia kahwin, isteri teraniaya ketika itu, tak cukup makan. Dalam keadaan ini, individu itu hendaklah beribadah dan berpuasa untuk menjaga kesucian dirinya. Dia sepatutnya kalau dah tak mampu, dia banyakkan habiskan masa dengan ibadah dan berpuasa supaya dia boleh tundukkan hawa nafsu. Kalau dia kahwin, takut-takut aniaya isteri ketika itu. Ini kerana kesibukan beribadah dan berpuasa akan melupakannya dari memikirkan soal kahwin serta mengurangkan keinginannya. Dengan sebab dia sibuk dengan ibadah, sibuk dengan puasa,
maka tumpuan untuk berkahwin tadi hilang. Kalau dia ada tumpuan tu, takut-takut dia tertekan. Dan kalau dia kahwin, takut-takut teraniaya isterinya ketika itu. Maka banyakkan masa dengan ibadah, banyakkan masa dengan amal ibadah, antaranya dengan dia berpuasa, dengan cara berpuasa, nak tundukkan nafsu. Mudah-mudahan Allah akan mengurniakan kekayaan kepadanya dari limpah kurnianya. Dia nak kahwin tadi, tapi kemungkinan dengan sebab tak cukup duit lagi, maka sabar dulu, banyakkan ibadah, banyakkan puasa. Moga-moga Allah Ta'ala cukupkan. Kalau dia tak cukup dari segi sudut nafkah zahir, maka moga-moga pendapatannya cukup. Kalau ianya tak lulus dari segi sudut nafkah batin, maka dia ada peluang untuk berubat. Cari dulu, pergi dulu, jumpa doktor ke, tengok dulu boleh ubat tak. Kalau boleh diubati, maka berubat dulu. Cuma jangan pergi jumpa bomo, tuan-tuan. Dalam bab ni jumpa bomo, tuan-tuan, lagi parah. Takut-takut. Macam mana? Takut-takut dia kata. Kita melepas dapat kata bomo, tuan-tuan. Masalah kan? Takut-takut kita pergi jumpa tu bomo, dia tanya mana bakat isteri. Dia tengok dalam air, tuan-tuan. Dalam tilikan dia kata dia tak pupu. Tak boleh. Kalau berkahwin boleh kekal sebulan. Dalam sekali kita pun percaya pada Tok Bomo, tuan-tuan, tak jadi. Tengok-tengok selang sebulan apa pada tu, Tok Bomo kilik macam ni, tuan-tuan. Tu jangan jumpa Tok Bomo, tuan-tuan. Pasal hak jenis Tok Bomo ni, tuan-tuan, jenis berdamping dengan syaitan, berdamping dengan iblis, berdamping dengan jin ni, tuan-tuan, boleh menyebabkan kita keliru. Kita tunduk ketika tu dengan sebab perantaraan iblis, perantaraan makhluk halus ketika itu. Kalau kita nak pergi jumpa pakar, tuan-tuan, jumpa doktor. Kalau dah tak boleh ubat dengan cara doktor, pergi jumpa, tuan-tuan, perubatan Islam. Pergi jumpa Datuk Ismail Kamu, pergi jumpa Datuk Dr. Harundi, pergi di Darussalam ataupun Darussifat ni antara yang terkenal. Pergi. Dok, buat dah macam tu, sambil-sambil buat macam tu, kena banyakkan puasa, banyakkan ibadah pada Allah Ta'ala. Moga-moga dengan puasa tadi boleh tundukkan hawa nafsu. Moga-moga dengan hubungan dengan kita dengan Allah Ta'ala tadi melupakan kita pada perkahwinan dulu, tuan-tuan. Kena macam tu. Dalam hukum ini ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yastaqfifil ladina la yajiduna nikah hatta yughniyahumullahu min fadli. Dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berkahwin, hendaklah mereka menjaga kehormatan mereka sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia. Macam ni, keinginan ada cuma tak cukup lagi, kemampuan kita tak sampai lagi, ingin nak kahwin, maka Allah Ta'ala ada bagi satu garis panduan, tuan-tuan. Limpah kurnia ni, tuan-tuan, khazanah Allah Ta'ala luar, tuan-tuan, langit dan bumi ni, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, walaupun kita dah berusaha sedaya upaya, yang mencukupkan itu bukan duit, yang mencukupkan pendapatan kita itu bukan harta. Yang mencukupkan kita ialah Allah Ta'ala, dipanggil dengan keberkatan. Kalau kita dapat banyak, tiba-tiba tak berkat, tu yang tak cukup-cukup. Tak cukup, dapat duit banyak, harta banyak, tak pernah cukup. Pasal apa tu? Diangkat keberkatan tadi. Sebab tu di samping kita membanting tulang pak kerak ni, tuan-tuan, hubungan kita dengan Allah Ta'ala jangan dilupakan. Baru jadi cukup. Dapat banyak pun cukup, dapat sikit pun cukup. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Sebab tu orang tua-tua dulu kata rezeki anak-anak, rezeki orang berkahwin, tuan-tuan. Bila mana sebelum kita berkahwin tadi, kita cuba sedaya upaya, kita tengok kemampuan kita. Ingat, dengan cara kita berkahwin, Allah Ta'ala suburkan lagi pendapatan kita. Tu dia panggil barakah. Dapat anak, lain pula dapat, tuan-tuan. Mari yang lain pula, tuan, sampai kita sedari. Tapi syarat hubungan kita dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan,
Lagi kita berkahwin, kalau sebelum berkahwin tak boleh bangun malam. Kita bila mana kita berkahwin boleh bangun malam. Kalau sebelum berkahwin bangun lambat nak solat subuh. Selepas mana bila berkahwin tuan-tuan, boleh senang bangun subuh tuan-tuan. Tambah-tambah subuh pagi Jumaat. Lagi senang. Dia jadi macam tu. Kalau dulu susah nak baca Quran, sekarang ni ada orang sebelah tuan-tuan. Boleh baca Quran tuan-tuan cara tadarus. Kita baca dia dengar, kita baca dia dengar, dia boleh tegur. Masa dia baca kita semak, kita dengar ketika. Seronok kahwin tuan-tuan. Dia jadi macam tu, dia panggil apa tu? Barakah. Keberkatan macam tu. Jangan pula dengan sebab berkahwin kita rasa macam tertekan. Sebelum berkahwin tenang je, tiba-tiba berkahwin tak tenang jiwa tuan-tuan. Ni ada something tuan-tuan, kena pergi jumpa. Kalau tak tenang juga kena pergi jumpa. Terima nasihat daripada siapa-siapa lah yang mampu bagi nasihat. Biasanya tuan-tuan di peringkat kita ni imam lah, imam masjid ataupun pendahulu pendaftar nikah. Tapi kalau zaman Nabi dulu, ada seorang sahabat, dia ni sentiasa tak cukup pendapatan tuan-tuan, tak tenang kehidupan tuan-tuan. Nabi kata berkahwin, lalu kahwin kawan ni seorang. Lalu dia pergi jumpa lagi Nabi. Dia kata tak cukup-cukup lagi ni, macam mana ni? Nabi kata lagi satu. Kahwin lagi satu. Tak cukup tuan-tuan, pendapatan dia lagi tak cukup tuan-tuan. Daripada satu tambah dua, lagi tak cukup. Lalu pergi jumpa Nabi, timur nasihat daripada Nabi. Nabi kata kahwin lagi satu. Kahwin, tambah cawangan lagi satu. Dalam sekali lagi tertekan kehidupan dia ketika itu tuan-tuan. Nabi kata dalam hadis, orang berkahwin ni Allah Ta'ala bela pendapatan, rezekinya melimpah ruah, keberkatan kehidupan ni. Lalu dia pergi kali yang keempat jumpa Nabi. Nabi kata kahwin lagi satu. Cukup 4 orang. Dalam sekali rupanya yang keempat ni tuan-tuan, memang menghasilkan keberkatan rumah tangga tuan-tuan. Isteri yang keempat ni orang yang jenis pandai tuan-tuan, jenis tukang jahit, tukang tenun tuan-tuan. Dalam sekali ketiga-tiga isteri, ketiga-tiga tadi tuan-tuan diajar kemampuan-kemampuan yang ada pada diri. Isteri yang paling muda ni tuan-tuan diajar semua sekali keempat isteri tadi tuan-tuan. 3 lagi isteri tadi. Dalam sekali tuan-tuan, barulah seorang sahabat ni nampak nilai perkahwinan itu mendatangkan keberkatan. Nampak tu? Sebab tu kita ni kena macam tu juga tuan-tuan. Tu kaedah Nabi ajar kita tuan-tuan. Tapi syarat hubungan dengan Allah Ta'ala, usaha kita tuan-tuan jangan pernah lekat, jangan pernah sunyi daripada usaha dan ikhtiar. Jangan pula kita kahwin tak nak usaha, sembahyang je buat tuan-tuan, kerja malam tuan-tuan, tak jadi. Biar kita bekerja tuan-tuan. Ataupun kalau isteri kita bekerja, isteri dengan reda hati ketika tu dia nak bekerja, kita buat apa? Kita kerja apa? Kita jaga anak contohnya, masak. Boleh macam? Boleh, ada masalah. Syarat dengan reda hati isteri, tak ada masalah tuan-tuan. Nak macam tu kita pun. Hukum ini juga dipahami daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata macam mana? Man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj. Sesiapa di kalangan kamu yang mempunyai kemampuan, hendaklah dia berkahwin. Siapa-siapa yang mampu, kahwinlah. Kahwinlah. Kahwin. Kalau tak mampu, sabar. Cara mana sabar tadi? Ingat dengan puasa dan teruskan ketaatan amal ibadah pada Allah Ta'ala. Di samping kita cukupkan cari usaha ikhtiar dengan kerjaya kita, supaya tabungan kita cukup untuk berkahwin tadi. Dia kena macam tu. Itu dalil daripada Nabi. Jika dia tidak mempunyai kemampuan, meninggalkan perkahwinan adalah sunnah baginya. Kalau tak mampu, memang tak mampu dia, maka dia tinggal berkahwin ketika itu. Dia tangguh dulu perkahwinan ketika itu. Hukumnya sunnah bagi diri dia. Sunat tidak berkahwin bila mana?
Bila mana dia tidak mampu. Tujuannya macam mana? Tak nak berlaku penindasan di dalam rumah tangga. Bila tak mampu, penindasan tak? Berlaku penindasan. Sebelum ni bawah jagaan mak ayah, bawah jagaan ibu bapa, pakaian terjaga, makan minum cukup, tiba-tiba berkahwin. Sebelum ni makan 2 kali sehari, 3 kali sehari. Lepas berkahwin, makan sekali sehari. Puasa tiap-tiap hari, tuan-tuan. Banyak puasa daripada berbuka. Kadang-kadang tertekan tak? Tertekan ketika tu. Jangan kita buat benda-benda pelik, tuan-tuan. Tambah-tambah kita hak duduk selalu datang dengar kuliah ni biar faham betul. Kena faham betul, tuan-tuan. Kena macam tu. Okey, seterusnya yang ketiga pula. Yang ketiga, makruh. Kalau kahwin hukumnya makruh. Makruh berkahwin. Macam mana? Hukum ini berlaku jika individu itu tidak berhajat untuk berkahwin. Memang tak ada keinginan nak kahwin, tiba-tiba kahwin. Teranaya tak? Anaya juga. Makruh hukumnya. Hukum ini berlaku jika individu itu tidak berhajat untuk berkahwin, seperti dia tidak berkeinginan, sama ada disebabkan oleh faktor semula jadi, sakit atau sebab-sebab lain. Sama ada dia ada penyakit, ketika itu, ataupun sebab musabab yang lain menjadikan dia tidak ada keinginan nak kahwin, maka hukum berkahwin ketika itu jadi makruh. Pada masa yang sama dia juga tidak memiliki kemampuan untuk berkahwin. Tak ada. Kalau dia nak kahwin, memang dia tak mampu ketika itu, tak mampu kahwin. Ini berlaku kerana perkahwinan menuntutnya sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Ini berlaku kerana perkahwinan menuntutnya sesuatu yang tidak mampu dilakukannya, seperti menyediakan mas kahwin, tak mampu, serta berikan nafkah, tak mampu juga. Oleh itu perkahwinan adalah makruh baginya dengan sebab tak mampu. Mas kahwin pun tak ada, nak bagi nafkah pun tak cukup, maka hukum ketika itu makruh. Makruh ketika itu kan. Sekalipun dia tahu ini bakal isteri kita ni gaji besar, mengharap ketika itu sebelum jadi isteri kita. Makruh ketika itu. Takut kita melepaskan tanggungjawab kita dan menganiayakan isteri ketika itu. Itu hukum makruh. Dan yang keempat, afdal tidak berkahwin. Ni afdal tak berkahwin. Kalau dia tak berkahwin, itu baik bagi dia. Afdal tidak berkahwin. Hukum ini berlaku jika individu itu mempunyai kemampuan tetapi dia tidak berhajat untuk berkahwin. Mampu tapi tak ada keinginan. Mampu berkahwin, nafkah zahir mampu bagi, nafkah batin mampu bagi, semua mampu, tuan-tuan. Tempat tinggal mampu, cuma tidak berhajat untuk berkahwin. Ada tak berhajat untuk berkahwin, walaupun mampu tapi tak ada keinginan nak kahwin, tak ada hajat untuk nak kahwin. Pasal apa tu? Kerana tidak mempunyai keinginan. Tujuannya tak ada keinginan. Tengok pun tengok macam tengok besi je. Macam tikus tengok besi, bukan tikus tengok laut. Tengok besi tak ada rasa apa. Tu naya orang ni kalau kahwin, naya juga. Kalau kahwin, isteri tidur dalam bilik, dia tidur atas sofa. Naya tak? Naya ketika itu. Terananya juga isteri. Pada masa itu beliau sibuk beribadah. Tapi tujuan ini, afdal tidak berkahwin ni macam mana ni? Walaupun dia mampu, tapi dia tidak ada keinginan nak kahwin. Pada masa yang sama, pada masa itu beliau sibuk beribadah atau menuntut ilmu. Pasal apa tak ada keinginan nak kahwin walaupun mampu kahwin? Sibuk belajar. Lepas satu kitab, lepas satu kitab belajar. Ataupun sibuk dengan hafal Quran,
sibuk dengan amal ibadah. Walaupun dia mampu kahwin, tapi tak ingin nak kahwin. Dengan sebab duk sibuk dengan amal ibadah, duk sibuk dengan menuntut ilmu. Dan dia ingkar. Dia tak ingkar perintah perkahwinan tadi. Dalam keadaan ini, menumpukan perhatian kepada menuntut ilmu dan beribadah adalah lebih baik daripada berkahwin, kerana perkahwinan itu kemungkinan akan mengganggu tumpuanmu. Orang macam ni, orang yang ada hemok yang kuat untuk belajar, untuk amal ibadah, dan tidak ada keinginan untuk berkahwin, walaupun dia mampu, maka lebih afdal ketika itu dia tumpu kepada ibadah dulu, tuan-tuan. Dia tumpu kepada menuntut ilmu, dia tumpu pada amal ibadah dulu, tuan. Kenapa? Karena takut-takut dia berkahwin, takut-takut berlaku penganiayaan juga kepada isteri ketika itu. Berlaku juga dalam masyarakat kita macam ni. Kau tak nak kahwin. Tak nak kahwin pasal apa? Pasal nak habis masa dalam belajar. Bila kadang-kadang berkahwin umur apa dia? Lewat-lewat dah baru kahwin, tuan-tuan. Umur 35 baru kahwin. Umur 40 baru kahwin, tuan-tuan. Sahabat-sahabat lain, tuan-tuan, anak dah ambil SPM. Dia baru anak kecil baru, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia banyak habis masa dengan belajar. Tak apa? Kemampuan. Bukan semua orang mampu buat macam tu. Bukan semua orang minat belajar ketika tu. Dia nak berkahwin dengan ilmu dulu, tuan-tuan. Nak berkahwin dengan kitab dulu, tuan-tuan. Ada jenis macam tu. Ni keturunan siapa ni? Ni keturunan Imam Nawawi. Imam Nawawi habis masa dalam belajar sehingga tidak mati dalam keadaan tidak berkahwin. Ni afdal tidak berkahwin bila mana ada hubung kait dengan Allah Ta'ala begitu erat, belajar dalam keadaan penuh hemok ketika itu. Maka lebih aula dia tidak berkahwin ketika itu. Dalam keadaan mana ni? Pada masa dia tidak engkar perintah perkahwinan. Terusnya dan terakhir, afdal berkahwin. Ni afdal berkahwin dalam bab mana? Hukum ini berlaku jika individu itu tidak sibuk beribadah. Memang tak sibuk ibadah. Dan tidak sibuk menuntut ilmu. Sibuk dengan ibadah pun tidak. Sibuk menuntut ilmu pun tidak. Dan dia mempunyai kemampuan untuk berkahwin. Pada masa yang sama dia mampu untuk berkahwin, tetapi tidak ada keperluan untuk berkahwin. Tidak ada keperluan untuk berkahwin, dan tidak sibuk dengan menuntut ilmu, dan dia mempunyai kemampuan untuk berkahwin, tetapi tidak ada keperluan untuk berkahwin. Tak ada keperluan untuk berkahwin, tuan-tuan. Maknanya kalau dia kahwin pun tak apa, tak kahwin pun tak rasa apa dia, tuan-tuan. Perkahwinan adalah lebih baik dalam keadaan ini. Tapi kalau dia kahwin, lebih baik dia ketika itu. Kenapa? Kerana dia ketika itu bukan sibuk dengan ibadah pun. Dia tak sibuk dengan belajar pun. Duduk lepak je kat rumah, tuan-tuan. Jemaah di masjid pun tak datang. Solat pun di akhir-akhir waktu. Bangun malam pun tidak. Duit ada tak? Duit ada, kemampuan cukup. Maka orang macam ni, tuan-tuan, afdal sangat dia berkahwin ketika itu. Ini adalah untuk mengelakkan dia daripada menggunakan masa lapang dengan melakukan perkara maksiat. Tujuannya kalau dia tak berkahwin, dia banyak lepok kat kedai kopi 3 jam sekali minum teh. Dia rasa duit ada, anak tak ada, isteri tak ada, enjoy dulu, duit ada. Takut-takut dia terhindar dengan perkara yang sia-sia, maka lebih afdal dia berkahwin ketika itu. Tujuan untuk mengelakkan dia daripada menggunakan masa lapang dan melakukan perkara maksiat dan perkara mungkar. Perkahwinan akan mendatangkan maslahat dan melahirkan zuriat serta meramaikan keturunan. Tujuannya dengan kemampuan yang ada tadi, dia boleh guna kemampuan tersebut untuk melahirkan zuriat yang akan menyukurkan Nabi SAW dengan ramainya umat Nabi. Nabi gembira, tuan-tuan, dengan ramai umat. Sebab tu kalau kita mampu, jangan tangguh. Tengok anak kita dah habis belajar, dah ada pendapatan tetap, cari calon, tuan-tuan. Cari calon tu. Supaya apa? Supaya, tuan-tuan, dia boleh menzahirkan tanda
mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia berkahwin tadi. Ikut sunnah satu bab, syukur dengan nikmat Allah Taala, nikmat anggota kita ni, antaranya nikmat kemaluan. Kita guna dengan cara dengan cara yang betul, dengan melalui hubungan yang sah, ijab kabul yang sah, maka hukum ketika itu afdal berkahwin ketika itu. Afdal berkahwin. Itu 5 kedudukan dalam mazhab Syafi'i yang berlaku dalam masyarakat kita. Ada yang makruh, ada yang sunat, ada yang afdal berkahwin, ada yang afdal tidak berkahwin. Itu kedudukan-kedudukan yang mesti difahami dalam kehidupan kita pada hari ini, supaya kita boleh nilai kehidupan kita pada hari ini dan tidak teranaya, isteri tak teranaya, dan kita yang berkahwin pun tidak teranaya. Nak sama-sama rasa kelazatan rumah tangga dan tidak menganiayai mana-mana pihak ketika itu. Terbela, tuan-tuan. Layan nak pun terbela juga dengan kita ikut kaedah yang betul. Okey, habis kitab kita. Di sini ada soalan, tuan-tuan. Apa hukum mempermainkan perihal penceraian? Dia buat permainkan berkaitan dengan talak. Ada, ini ada soalan. Contoh, di hadapan adik-beradik dan jiran, si suami berkata sudah ceraikan isteri. Depan jiran, depan adik-beradik dia kata dah selesai dah. Dah cerai dah. Dan dah selesai buat kes cerai di pejabat qadi. Dia kata selesai semua, dah keluar surat siap. Ataupun dah file berkaitan dengan perintah cerai. Tetapi bila balik rumah di hadapan ibunya sendiri, si suami iaitu anak pada si ibu ni menafikan akam perceraian itu. Dia main macam tu. Setengah tepat dia kata selesai dah. Bila jumpa dengan mak dia kata tak ada apa-apa, elok macam biasa. Maka dia tanya sini, adakah jatuh talak ni? Talak ni, tuan-tuan, perkara yang tak boleh main-main. Kalau betul-betul pun betul, tuan-tuan. Kalau main-main pun jadi memang betul-betul, tuan-tuan. Ini bukan cuba-cuba. Ini bukan cobaan macam piramid itu, tak betul. Dalam bab perkahwinan, dalam bab cerai ni, tuan-tuan, dia tak boleh main-main. Kalau main-main pun jatuh, kalau betul-betul pun jatuh, tuan-tuan. Macam ni. Kahwin macam mana? Kahwin bersama juga, tuan-tuan. Kahwin ni, kalau dah cukup syarat, tiba-tiba kita angkat ketika tu, tuan-tuan. Angkat, tiba-tiba ada syarat, cukup syarat. Rukun cukup. Tanya saksi kiri kanan, dia kata sah dah, sah ketika tu. Perkahwinan pun macam tu juga, tuan-tuan. Cerai sama, tuan-tuan. Benda ni. Sebab tu kena berhati-hati. Dalam bab ni kena betul-betul lah. Bila lagi melibatkan cerai ni, tuan-tuan, bila berkahwin jangan sedikit pun ada niat nak bercerai, tuan-tuan. Sedikit pun jangan terlintas dalam hati, dalam kotak fikiran kita, dalam hati kita nak bercerai, tuan-tuan. Kenapa? Kerana, tuan-tuan, sekali kita lapas cerai, tuan-tuan, bergegar arash Allah Subhanahu wa taala, kerana ini benda harus yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda harus tapi paling dibenci oleh Allah taala. Allah taala benci benda macam tu. Tapi benda macam ni, tuan-tuan, sana sini berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Kalau di Selangor pada hari ini, tuan-tuan, dengan sebab ni antara negeri yang paling maju dalam negara kita ni, tuan-tuan, yang paling ramai penduduk, tuan-tuan. Penduduk luar pun datang sini. Dalam sekali sabit kes di negeri Selangor banyak, tuan-tuan. Perkahwinan berapa kes? Dalam setahun 16,000 kes. Perceraian 6,000 kes, tuan-tuan, perceraian. Tu dalam Selangor, tuan-tuan. Itu kedudukan perkiraan pada hari ini, tuan-tuan. Walaupun setiap yang berkahwin ada niat nak bercerai tak? Tak ada, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, walaupun tak ada niat,
kedudukan memahami tuan-tuan hukum hakam ni tuan-tuan. Bila mana kita faham kedudukan ni, kita akan berusaha untuk memajukan kembali perkahwinan tadi tuan-tuan, rumah tangga tadi tuan-tuan. Dia stand up dah tuan-tuan. Bila hidup rumah tangga ni macam-macam berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang hari ni senyum, besok belum tentu. Lagikan lidah boleh tergigit tuan-tuan. Lidah ni tuan-tuan dah berpuluh-puluh tahun. Kalau kita hidup 30 tahun, 30 tahun dah. Di lidah kita dengan gigi ni, kita tahu dah saluran dia macam tu tuan-tuan. Tiba-tiba satu masa tergigit dia tuan-tuan. Lagikan kita hidup suami isteri tuan-tuan, mesti ada kadang-kadang masam, kadang-kadang manis tuan-tuan. Tu asam garam rumah tangga. Yang pasti kita kena handle dengan cara ilmiah, dengan cara yang betul tuan-tuan, dengan cara yang dibenarkan dengan oleh syarak tuan-tuan. Barulah kita tak mudah, tak ikut amarah kita. Kalau kita ikut amarah kita tahu kuasa talak ini ialah kuasa siapa? Kuasa suami. Maka dia akan guna kuasa tersebut mengikut runtunan hawa nafsu, porak peranda lah rumah tangga ketika. Maka berhati-hati dalam bab ni tuan-tuan. Banyakkan istighfar, banyakkan memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang berkaitan dengan getaknya rumah tangga kita, kadang-kadang kita diuji dengan anak-anak kita, kadang-kadang kita diuji dengan pendapatan kita. Yang pasti tuan-tuan, kita ada Allah Subhanahu wa taala. Tepat kembali kita. Di samping kita berusaha, ingat tuan-tuan, kita ada Allah. Pertalian kita dengan Allah menjadikan kita hati tenang. Sebab tu Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salat, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mana? Dengan cara kamu bersabar. Ada ulama menafsirkan sabar di sini dengan maksud puasa. Lebih lagi kita boleh guna ni sabar sini dengan maksud puasa bila mana kita berlaku dalam masalah perkahwinan. Nak kahwin tapi tak mampu, puasa. Sabar, ada juga ulama tafsir dengan dalam ayat ni menafsirkan sabar di sini dengan maksud puasa. Sabar dengan maksud puasa, ataupun sabar dalam bentuk umum, ataupun pada masa yang sama dengan cara kita menunaikan solat. Bisabri wassalat. Solat dan doa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita boleh buat macam tu, kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang yang sabar. Bila mana kita bersama dengan Allah, masa itulah kita hidup diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak macam tu je tuan-tuan. Kita nak bila mana kita bersama dengan Allah, hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis tuan-tuan, kita pun dah habis dan soalan pun dah habis. Soalan daripada tuan-tuan ada tak? Silakan. Ustaz. Kenapa talak dia begitu lelaki lebih daripada perempuan Ustaz? Pula. Untuk lelaki saja, kenapa perempuan tak talak Ustaz? Okey, tu haji kita tanya pasal apa? Talak ni bagi orang lelaki je. Tak bagi pada orang perempuan tuan-tuan. Allah Ta'ala pernah nyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dah buktikan pada kita tuan-tuan, yang layak memimpin, yang layak jadi ketua dalam rumah tangga siapa dia? Orang lelaki tuan-tuan. Sekalipun isteri ketika itu dia ni bos di satu syarikat, tapi dia balik di rumah, dia jadi ketua ke suami dia jadi ketua? Walaupun di pejabat, lelaki dia jadi pemandu, di rumah lelaki dia jadi suami tuan-tuan. Maka lelaki ketika itu tuan-tuan ialah ketua rumah tangga ketika itu. Sekalipun dari segi sudut pangkat, besar siapa tu? Besar isteri, pangkat dunia. Pangkat dengan Allah Ta'ala dengan melalui ijab kabul ni siapa besar? Suami lebih besar ketika itu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kuasa yang ada pada orang lelaki tuan-tuan, kuasa kepimpinan, kuasa kesabaran yang begitu besar ada pada orang lelaki tuan-tuan. Dia boleh handle banyak kali. Sebab tu Allah Ta'ala bagi pada orang lelaki kuasa talak tuan-tuan. Kalau bagi pada orang perempuan, tengok-tengok
tak puas hati. Hari tu juga dia bagi, tak fikir panjang tuan-tuan. Tak fikir panjang. Lebih lagi zaman kita hari ni tuan-tuan. Zaman ramai orang perempuan daripada ramai orang lelaki tuan-tuan. Sebab tu kuasa ni ada pada orang lelaki. Kalau orang lelaki ni tak boleh tahan sabar tuan-tuan, kuasa ni tuan-tuan Allah Ta'ala tak bagi tuan-tuan. Tengok ramai lagi. Hilang satu, petik jari, datang berapa? 10 boleh datang tuan-tuan. Macam ni. Sebab tu kuasa ni Allah Ta'ala bagi pada orang lelaki, dia boleh berlaku satu-satu keretak kamar tangga, dia boleh handle dengan cara yang baik dulu. Dengan sebab kuasa memimpin tadi memang kuasa Allah Ta'ala dah bagi pada orang lelaki sebagai pemimpin rumah tangga. Sebab tu satu benda pelik bila mana kita nak bagi kuasa memimpin di peringkat tertinggi tuan-tuan, bagi pada orang perempuan. Seperti mana suasana di negeri kita ni. Pelik sikit tuan-tuan. Satu benda pelik. Lebih lagi yang di peringkat tertinggi tuan-tuan. Bukan kata tak boleh, boleh. Tapi dia jadi macam pelik sikit tuan-tuan. Pelik ajaib sikit tuan-tuan. Kenapa? Bercanggah dengan hadis Nabi, bercanggah dengan Al-Quran. Kalau naik juga, hukumnya jadi makruh ketika itu. Kenapa? Betapa ramai orang lelaki pada hari ini kuasa mentadbir, kuasa memerintah. Lebih lagi di peringkat tertinggi. Pun begitu segala bentuk ada keputusan kita terimalah dengan sami'na wa ata'na tuan-tuan. Sami'na wa ata'na. Maksud saya tuan-tuan, walaupun cakap macam tu tapi bila mana putusan tu keluar sami'na wa ata'na, kerana dalam bidang politik ni tuan-tuan kita susah nak baca tuan-tuan. Kita di peringkat bawah ni dia lain bacaan dia. Tetapi orang ada peringkat tinggi di atas sana tuan-tuan, dia ada bacaan-bacaan yang tersendiri, dia ada kuasa politik tuan-tuan yang tersendiri yang perlu kita sami'na wa ata'na, ataupun dengan kata lain wala. Sama juga tuan-tuan. Suami dengan isteri tuan-tuan, kalaulah perintah suami tadi tidak bercanggah dengan syariat, tidak melibatkan perkara haram, maka wajib isteri ketika itu sami'na wa ata'na ketika itu tuan-tuan. Ada lagi tak? Dayus apa ni? Dayus. Tuan Haji tanya, dayus ni benda. Dayus ni tuan-tuan, kuasa yang ada tidak diguna dengan cara yang betul tuan-tuan. Seperti mana kuasa yang ada pada suami. Suami sebagai ketua keluarga, tiba-tiba dia biarkan isteri dia keluar rumah dengan lelaki lain. Janji balik ke, sampai ketika isteri dia ada kat rumah, lantak dia nak keluar buku apa, nak pergi lepak di mana, lantak dia. Nak pakai apa, nak tutup aurat ke tak nak tutup ke, lantak dia. Sedangkan kuasa tu kuasa apa tu? Kuasa yang Allah Ta'ala bagi pada suami bila mana selesai saja ijab dan qabul. Dia reda dengan maksiat yang berlaku pada isteri dia ketika itu. Dia reda perkara maksiat berlaku pada anak dia, sedangkan dia ada kuasa ketika itu. Maka ni dia panggil dayus. Nabi kata ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang yang dayus, dia tidak akan masuk syurga. Bila tak masuk syurga, mana tempat dia? Neraka lah tempat lelaki yang dayus. Sebab tu kita sebagai pemimpin keluarga tuan-tuan, jangan sekali-kali reda terhadap segala bentuk maksiat yang berlaku dalam keluarga kita. Dalam keadaan kemampuan yang ada pada kita, kita pastikan maksiat tersebut dapat kita cegah dengan sedaya upaya kita. Kenapa? Kerana kita tidak nak kita ni masuk dalam golongan lelaki yang dayus. Lelaki yang tak layak masuk syurga dengan sebab reda dengan maksiat yang berlaku dalam keluarga melibatkan isteri dan anak-anak. Sepatutnya kena tegurlah sedaya upaya kita. Cara tegur macam mana? Dia ada kedudukan yang tersendiri. Nak tegur isteri ni tuan-tuan, pada peringkat awal tegur lidah ya tuan-tuan. Tegur lidah. Tegur dengan cara perkataan. Tegur tak jadi, tak makan samat tuan-tuan. Lepas tu tak boleh buat cara macam tu. Kita cari nasihat dengan siapa-siapa tuan-tuan. Pergi jumpa bahagian nasihat di Jabatan Agama, bahagian konseling tuan-tuan. Terima nasihat situ, balik kat rumah sama, tak berubah. Maka peringkat seterusnya tuan-tuan, dah terima nasihat,
Kita nasihat tak makan sangat. Orang nasihat, orang yang lebih ada otoriti nasihat pun tak berubah juga. Maka nak buat macam mana? Pisahkan tempat tidur, tuan-tuan. Pisahkan tempat tidur biar dia tidur seorang. Biar dia sejuk. Biar dia tidur seorang. Lepas tu tengok-tengok tak berubah juga. Sampai satu tahap dia tak berubah juga, tuan-tuan. Masih lagi dengan agenda maksiat dia, tuan-tuan. Maka akhir sekali selepas kita nasihat sampai tahap pisah tempat tidur ni, tuan-tuan, maka akhir sekali bukan setakat pisah kat tidur, tuan-tuan. Penghujung sekali, tuan-tuan, selepas kita tengok memang kita ni, tuan-tuan, tak boleh nak hidup dalam keadaan haluan yang sama, maka akhir sekali, natijah terakhir sekali baru talak, tuan-tuan. Akhir sekali, tuan-tuan, barulah melafazkan talak ketika tu, tuan-tuan. Boleh? Itu kedudukan ni. Habis tu. Jadi sekadar itulah. Silakan. Misal dalam satu perkahwinan, jadi status seorang wanita tu tak tahulah sama ada daripada segi juru nikah dengan pengantin lelaki. Jadi bila dah akan nikah, baru dia tahu yang wanita tu bukan wanita sebenarnya. Wanita dah ada pertukaran jantina. Jadi macam mana hukum nikah? Okey. Pernikahan dengan wanita yang dah tukar jantina daripada lelaki tukar jadi perempuan. Asalnya lelaki, dia kira mana ni? Dia kira asal, tuan-tuan. Dia kira yang asal. Kalau tak tahu daripada peringkat awal, tengok-tengok macam perempuan, memang perwatakan jadi macam perempuan. Ramai hari ni benda ni macam ni berlaku ni. Dalam sekali berkahwin, juru nikah pun tak tahu, saksi pun tak tahu ketika tu, tuan. Maka nikah tersebut sah tak? Nikah tersebut kalau kita tak tahu, dalam keadaan tak tahu ni, tak tahu ni, semua orang tak tahu. Semua tak tahu ketika tu, tuan. Kecuali siapa yang tahu ni dalam bab ni? Wali, tuan-tuan. Wali tahu, tuan-tuan, dalam bab ni, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kita nak nikah ni kuasa wali. Kuasa wali ni sebagai wali mujbir, tuan-tuan. Dia kuasa untuk meluluskan nikah tadi, tuan-tuan. Kecuali wali tu memang tak ada dah. Semua wali tak ada dah. Ni kemungkinan dengan sebab wali tak ada, tuan-tuan. Perkara ni boleh berlaku. Kalau wali tu ada, memang dia tahu anak dia ni anak lelaki. Macam mana nak kahwin lelaki sama lelaki? Memang tak akan jadi. Kemungkinan kes ni yang sahabat kita tanya ni, kemungkinan melibatkan wali yang dah tak ada. Ayah tak ada, datuk tak ada, adik-beradik lelaki tak ada, adik-beradik lelaki seibu sebapa tak ada, seibu pun tak ada, semua tak ada, tak dapat dikesan. Nak kahwin, tiba-tiba dah berkahwin ketika itu. Sah tak? Sah perkahwinan tersebut dalam keadaan tak tahu, tuan-tuan. Tapi selepas dia tahu, kalau ikut tata cara dalam negeri kita di sini, tuan-tuan, selepas dia tahu, tuan-tuan, nikah tersebut terbatal dengan seberapa segera ketika itu dan perlu dilaporkan pada pihak jabatan agama. Biasanya pejabat agama dia akan farakkan nikah, batalkan nikah tersebut, tuan-tuan, seberapa segera. Dengan sebab apa? Dengan sebab lelaki sama lelaki, tuan-tuan. Berlaku tadi dalam keadaan mana tu? Dalam keadaan syubhat. Berlaku persetubuhan tadi, dia tidur tadi macam mana tu? Tu dia panggil wati syubhat, dia panggil wati syubhat. Masuk dalam bab haram? Tak masuk, tuan-tuan. Tak masuk dalam bab haram dan kena farak seberapa segera, tuan-tuan. Ustaz, kalau nak model Ustaz, sebelum kahwin dia pergi dating dulu, Ustaz. Tahu. Dating dulu, dia pergi beli baju, dia pergi sebelum dia dating dulu, dia tahu, dia tahu tak. Kalau dia makan sekarang, dia dating dulu. Dia tahu bukan dia Dia pergi dating dulu. Dating dulu, sekarang dating dulu, Ustaz. Buat macam tu dulu. Sekarang dating dulu, Ustaz. Sama sekarang ni tu Haji kata, dia memang pergi sana sini, Bukit Belacan, Bukit Langat, Semua dia pergi, Ustaz. semua bukit dia pergi, tuan-tuan. Wallahu a'lam dah, tuan-tuan dah. Tahu tak tahu, tapi kedudukan saya bagi tahu tu tuan-tuan, kedudukan jalan keluar, tata cara yang diamalkan dalam jabatan kita, tuan-tuan lah. Bila mana dalam keadaan tu berlaku,
Sah tak nikah dalam keadaan semua cukup syarat tuan-tuan. Sah nikah ketika. Tapi selepas tahu batal. Difaraq dalam keadaan seberapa segera ketika itu tuan-tuan. Tak boleh. Memang tidak akan berlaku tuan-tuan. Dalam Islam dia kira yang sah tuan-tuan. Sekalipun dia mati tuan-tuan. Sekalipun mati tuan-tuan, tiba-tiba mati. Mati ni. Siapa nak urus jenazah tu? Ni. Tapi tak kalau dua-dua itu. Dua-dua reda. Dua-dua reda tuan-tuan, dua-dua dalam keadaan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua dalam keadaan laknat Allah Taala. Nak terus dalam keadaan macam tu. Dia jadi macam kaum Nabi Lut, tuan-tuan. Laki sama laki, tuan-tuan. Dia bukan lelaki. Asal dia lelaki, tapi dari sisi dia macam perempuan. Perempuan tak berfungsi. Reda. Sekalipun reda memang tak boleh dalam Islam, tuan-tuan. Tidak akan berlaku benda macam tu. Dia nak lelaki dengan perempuan, tuan-tuan. Allah Taala dah jadikan pasangan. Setiap yang dijadikan oleh Allah Taala ni jadinya dalam keadaan berpasang-pasangan, tuan-tuan. Ada pasangan. Lebih lagi manusia ada pasangan tak? Ada lelaki, perempuan, tuan-tuan. Mana jangan lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Kena lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Tak ada lebih pada tu, tuan-tuan. Kalau berlaku tu, sekalipun reda, tuan-tuan, reda tersebut, tuan-tuan, reda yang mendapatkan laknat Allah Ta'ala, reda sama-sama kita ketika tu dua orang, tapi kita berdepan dengan laknat Allah Ta'ala dengan sebab bercanggah dengan sunnatullah, bercanggah dengan sunnah dalam kehidupan kita, ketetapan Allah. Walaupun dah berleluasa, kan Nabi bagi tahu, tuan-tuan, Allah Ta'ala melaknati orang lelaki yang tasyabuh, menyerupai perempuan. Orang perempuan dilaknat juga oleh Allah Ta'ala bila mana dia ni menyerupai lelaki, tuan-tuan. Allah Ta'ala melaknat dan Nabi juga melaknati kedua-dua kedudukan ini. Lepas tu kita kena berhati-hatilah. Walaupun banyak benda ni sedang berleluasa dalam masyarakat kita pada hari ini. Wallahu alam, tuan-tuan. Jadi sebelum saya tutup ni, tuan-tuan, 23 hari bulan ni saya ada buat satu majlis kesyukuran di rumah saya di nombor 32 Jalan Indah 3/4 Taman Ampat Indah. Majlis kesyukuran sempurna kita berada lagi dalam bulan Syawal ini. Moga-moga dengan kehadiran tuan-tuan semua kita dapat eratkan hubungan silaturahim. Dan saya ambil peluang ini untuk jemput semua sekali muslimin dan muslimat ke majlis tersebut, bermula daripada selepas waktu zuhur sehinggalah pukul 6 petang. Jadi tuan-tuan bawalah anak-anak, suami isteri. Moga-moga dengan kehadiran tuan-tuan kita dapat menyerikan lagi majlis ini dan kita semua mendapat keberkatan hasil daripada majlis tersebut, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, tuan-tuan. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang, kelemahan dan kejahilan saya sendiri, mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan keterlanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.